Jauh di lipatan hati, memang sudah jelas gangguan mengenai barang-barang kemasnya yang hilang dalam persimpanan adalah perbuatan toyol. Siapa lagi yang mampu membolos masuk ke dalam bilik tidur kalau bukan toyol tatkala mereka sekeluarga tengah nyenyak tidur. Sebaik saja malam gelap diserkup kesepian, nescaya toyol akan membolos ikut lubang yang boleh ditembusi angin di mana-mana. Sudah beberapa kali rumah Haji Musir diceroboh hingga kan tidak ada pun kesan jendela rumahnya dikopak. Lainlah kalau pencuri memecah masuk, tentulah pintu atau jendelanya akan dikopak sampai terpokah macam mulut buaya yang tengah lapar. Tetapi pintu atau jendela rumahnya tidak ada kesan dipecah pencuri yang membolos masuk. Sebab itulah dia berkeras menuduh perbuatan toyol yang menceroboh. Semenjak beberapa kali rumahnya diceroboh, wang yang diperosok ke dalam beg duit tidak disentuh satu sen pun. Hairan jugalah Haji Musir, disebabkan wang di dalam dompet tidak diganggu pencuri yang menceroboh. Kenapa pula pun barang-barang kemas isterinya sahaja yang menjadi sasaran? Awak salah letak agaknya ni, gerutu Haji Musir sengaja menyalahkan isterinya, Hajah Natisah. Nak salah letak apa lagi? Rungut isterinya Hajah Natisah tersinggung dengan sikap suaminya. Kotak bekas cincin dan kalung tu pun dah kena selongkar. Beritahunya mengenai kotak bekas barang-barang kemas itu yang berselerak di lantai. Haji Musir sendiri melihat seurat gelang tangannya bertaburan di muka pintu rumah. Siapalah yang bela toyol dekat sini? Marah benar Haji Musir disebabkan sudah beberapa kali rumahnya diceroboh. Manalah saya tahu, sahut Hajah Natisah masih sebab dengan kejadian yang menimpanya itu. Kalaulah saya tahu siapa yang simpan toyol tu, sekarang juga saya serbu rumahnya. Geram benar hatinya apabila kenangkan mereka yang menggunakan toyol semata-mata mahu mencari keuntungan secara mudah. Alah, besarnya cakap awak tu ya. Lantas Haji Musir mengejek isterinya yang berdendam sangat apabila rumah mereka diceroboh oleh pencuri. Siapa tak marah kalau gunakan toyol untuk mencari untung? Memang Hajah Natisah tidak dapat memaafkan sesiapa sahaja yang memperalatkan toyol mencuri barang-barang kemas di rumahnya. Tetapi dia heran benar, disebabkan toyol yang menceroboh ni tak peduli langsung tentang duit yang ada dalam dompet. Dia letakkan duit di dalam almari dapur. Itu pun toyol berkenaan tak sentuh apa-apa. Galak sangat toyol tersebut mahu meragut sebaik sahaja melihat barang-barang kemas yang baru dibeli. Mudah sangat lembaga kecil seperti bayi yang baru lahir itu tercium bau barang-barang kemas yang dibelinya. Kalau dia tidak mendesak suaminya Haji Musir membeli ganti barang-barang kemas yang hilang, nescaya rumahnya tidak akan diceroboh. Tetapi, pantang sahaja barang-barang kemas tersebut dibeli, sebaik sahaja digantikan barang-barang kemas yang hilang, tetap sahaja toyol berkenaan membolos masuk. Malu sangat Hajah Natisah sekiranya dia tidak memakai barang-barang kemas tatkala saudara mara datang berkunjung ke rumah. Tentu mereka akan mengejek dia tidak tahu memikat suaminya untuk meminta belikan barang-barang kemas. Apalah gunanya dia menjadi isteri muda sekiranya tidak memiliki seurat pun emas yang berharga. Apabila bersedia menjadikan dia isteri muda, Haji Musir mesti mampu belikan barang-barang kemas yang mahal harganya. Kalau boleh, berlian juga perlu dikalungkan ke lehernya, sama seperti isteri Haji Musir yang lain. Apa sangatlah barang-barang kemas demikian pada Haji Musir, kalau nak dibandingkan yang dia ni sering keluar negeri menguruskan berniaga di mana-mana. Agaknya awak tak bayar zakat tu, Haji Musir. Tok Ji Jamadi menyindir apabila lelaki itu beritahu mengenai kejadian yang menimpa rumahnya berulang kali. Berkerutlah dahi Haji Musir apabila diungkit mengenai zakat yang tidak ditunaikan. Takatlah zakat fitrah setiap kali masuk hari yang ke-21 bulan Ramadan. Setiap tahun itu memang Haji Musir tak pernah abaikan. Tetapi zakat harta dengan zakat pendapatan, manalah dia ada masa mahu memikirkannya sangat. Memang tak pernah bayar pun, segera Hajah Kinah isteri tuanya menjelaskan. Memang Hajah Kinah yang desak dia untuk menemui Tok Ji Jamadi di Batu Pahat, disebabkan suaminya rungsing sangat mengenai gangguan toyol di rumah isteri mudanya, Hajah Natisah. Kalau tidak Hajah Kinah yang mendesak, memang Haji Musir ni tak pernah terfikir untuk ke Batu Pahat. Tahu sangatlah dia, sekiranya menemui bapa saudara isterinya, Tok Ji Jamadi, nescaya orang tua itu akan berleter panjang
Disebabkan yang dia ni terlalu pentingkan sangat berniaga hingga tak peduli perkara amal ibadat. Memang Tok Ji Jamadi tak peduli anak menantu. Kalau dia menegur, tidak akan berselindung. Sebab itu Haji Musir bimbang sangat mahu menjejakkan kaki ke rumah Tok Ji Jamadi. Tetapi kalau tidak disebabkan Tok Ji Jamadi, masakan mudah dia mahu memujuk Haji Kinah izinkan dia berkahwin lain. Dia tidak kenang budi baik Tok Ji Jamadi sampai bila-bila pun. Kalau belum bayar zakat, awak kena bayar. Lantas Tok Ji Jamadi mengingatkan dia. Jangan nak fikir harta dunia aja. Bayarlah zakat. Tegasnya mendesak supaya Haji Musir tidak berdalih apabila sebut tentang membayar zakat. Tetapi Haji Musir bukanlah mahu mengelak tentang membayar zakat ni. Buat apalah dia nak bermegah memberitahu Tok Ji Jamadi mengenai zakat yang sudah dibayar. Perkara membayar zakat bukanlah mahu untuk ditunjuk-tunjuk kepada orang lain. Biarlah Tok Ji Jamadi menuduh dia belum membayar zakat, tetapi Haji Musir sudah pun menunaikan tanggungjawabnya. Perkara barang-barang kemas isterinya Haji Natisah hilang dalam persimpanan tidak penting sangat. Apa sangatlah dengan barang kemas yang hilang kalau setakat 3 ataupun 4,000 sahaja nilainya. Bila-bila Haji Musir boleh gantikan dengan barang kemas yang lain. Tetapi dia bimbang, barang-barang kemas itu akan hilang berulang kali asal sahaja dia gantikan dengan yang lain. Sebab itulah Haji Musir mahu mencari punca. Kenapa kejadian barang-barang kemas Haji Natisah hilang dalam persimpanan itu berulang kali berlaku? Sekiranya toyol menceroboh masuk, kenapa rumahnya sahaja yang diselongkar berterusan? Jiran di sebelah rumahnya tidak pula merungut rumahnya diceroboh toyol. Masakan pula toyolnya sengaja memilih mangsa hingga ke rumahnya berulang kali kehilangan barang kemas. Tersengih-sengih jirannya Haji Samsi menyuruh dia untuk mencari jala buruk sekiranya mahu memerangkap toyol berkenaan. Sengaja Haji Musir tidak mahu mencari jala buruk kerana tidak percaya sangat dengan gangguan toyol yang menceroboh masuk ke bilik tidur. Sudah kerap kali juga Haji Musir dengar mengenai toyol sering kali masuk menceroboh sekiranya dibela tuannya. Mudah sangat Haji Musir mengenali tuan toyol hatta tidak pernah jengah muka di mana-mana. Cubalah tuan toyol mahu mempermainkan dia. Nescaya Haji Musir akan perangkap sampailah toyol berkenaan tidak dapat bergerak asal saja menyusup masuk. Tahu sangat Haji Musir, di belakang rumah tuan toyol tentu tersedia kolam kecil bagaikan kolah. Di situ toyol akan berendam sebaik senja menjelang. Tidak bertangguh, Haji Musir akan mencampakkan tahi besi ke dalam kolah berkenaan biar toyol itu tidak mampu melangkah, sebaik sahaja berendam di situ. Tatkala toyol berkenaan menyusup masuk, bila-bila Haji Musir boleh melihat lembaga seperti bayi baru lahir itu terconggok di hadapannya. Setelah berendam di dalam air yang sudah dimasukkan tahi besi, nescaya toyol tidak dapat bersembunyi dari pandangan mata kasar. Dan ketika inilah Haji Musir akan sangkutkan karung besi tepung yang dikoyakkan bucunya pada pinggang toyol berkenaan. Apabila toyol balik ke rumah tuannya, sudah tentu tepung yang koyak bucunya itu akan bertaburan. Seisi kampung boleh menjejak toyol tersebut sampai ke rumah tuannya. Masakan tuan toyol boleh berselindung disebabkan tepung yang terikat di pinggang toyol akan berserakan di dalam rumah. Sekalipun jiran-jiran tidak melihat lembaga toyol menjelma, tetapi mereka boleh melihat tepung yang bocor dari karung terkoyak bucu yang berserakan di merata lantai rumah. Cubalah toyol menceroboh masuk ke rumahnya. Tahu sangat Haji Musir rahsia menewaskan toyol berkenaan. Sia-sialah dia belajar dari ayah angkatnya semasa menetap lama di Singapura sekiranya diganggu toyol. Siapa tidak mengenali ayah angkatnya? Wak Daing. Ada sahaja jiran-jiran diganggu toyol sepanjang malam. Bukan setakat diganggu toyol sahaja, seisi kampung akan bertumpu ke rumah Wak Daing. Kalau mereka mengharapkan ilmu pengasih pun tidak segan-segan mereka untuk jejakkan kaki ke rumahnya. Tersenyum simpul Wak Daing apabila diberitahu Fasal mengharapkan ilmu pengasih. Sebab itu Haji Musir juga tidak melepaskan peluang mengharapkan ayah angkatnya itu untuk membantu dia. Ilmu dunia pun kena cari Musir. Tersengih-sengih Wak Daing mengingatkan dia disebabkan Haji Musir serba salah mahu memberitahu masalah dirinya. Ayah dulu pun muda macam kamu. Jadi ayah tahu hati orang muda. Ujarnya macam sengaja mahu menyindir. Memang Haji Musir tahu mengenai rahsia toyol kalau ikutkan petua yang diturunkan oleh ayah angkatnya Wak Daing.
Tetapi dia dapat mengagak barang-barang kemas isterinya hilang dalam persimpanan bukanlah perbuatan Toyol. Biarlah isteri tuanya Hajah Kinah berkeras menuduh Toyol hingga diajak menemui Tok Ji Jamadi. Dia tetap menurut sahaja. Lama Tok Ji Jamadi memusing-musing buah tasbih di tangannya. Baru dia mendongak menatap muka Haji Musir. Tersenyum dia menggenggam erat buah tasbih berkenaan. Tetapi Tok Ji Jamadi tidak keras menuturkan kata-kata. Dia sekadar menggeleng-geleng lemah. Hairan jugalah Hajah Kinah disebabkan bapa saudaranya itu tidak memberikan apa-apa kata putus. Gangguan Toyol ke Tok Ji? Segera Hajah Kinah mendesak apabila Tok Ji Jamadi tetap mendiamkan diri. Kamu tahu ke? Ujar Tok Ji Jamadi mencepak-cepak bibir. Manalah saya tahu, sahut Hajah Kinah tersengih-sengih. Aku pun tak tahu apa rupanya Toyol tu. Jelas Tok Ji Jamadi mengerling Haji Musir. Boleh jadi Musir yang tahu agaknya. Dia menuturkan macam mengusik lelaki yang terconggok di hadapannya. Entahlah, saya tak tahulah. Kalau Haji Musir sengaja mahu menyembunyikan rahsia yang dia belajar dari ayah angkatnya, Wak Daing sewaktu lama menetap di Singapura. Jangan-jangan kau sendiri yang jadi Toyol ni? Ujar Tok Ji Jamadi tersenyum menatap muka Haji Musir. Serba salah juga Haji Musir apabila dituduh menjadi Toyol oleh Tok Ji Jamadi. Kalau dia sendiri menjadi Toyol, masakan dia sanggup membuang masa menjejakkan kaki ke Batu Pahat semata-mata mahu menemui Tok Ji Jamadi. Tersinggung juga dia apabila dituduh demikian, seolah-olah Tok Ji Jamadi tidak percaya langsung kepadanya. Tidak pernah pun Wak Daing turunkan amalan menjadi Toyol semasa dia menetap di Singapura. Tentu dia terpaksa buat kolah di belakang rumah tersembunyi daripada pandangan orang ramai, biar mudah Toyol berkubang di situ. Dia akan berjalan setiap senja dengan tangan bersilang ke belakang, membawa Toyol berkeliling kampung. Dan ketika ini Toyol akan diberitahu rumah siapa yang mesti diceroboh. Siapa pun tidak akan melihat Toyol berpimpin tangan bersama tuannya kalau dilihat dengan mata kasar. Tahu sangat Haji Musir, jelmaan Toyol itu hanya akan menyerbu rumah yang sudah ditetapkan oleh tuannya. Bagaimana Tok Ji Jamadi boleh menuduh dia menyimpan Toyol, sedangkan Haji Musir sendiri tidak akan didekati Toyol. Sesiapa saja menyimpan Toyol akan berasa panas miang sekiranya duduk berjiran. Asal saja melihat kelibat Haji Musir, nescaya jelmaan Toyol akan menyusup berlindung. Mata Toyol akan terbakar setiap kali tersempak Haji Musir. Awak ada amalkan apa-apa ke? Desak Hajah Kinah mencuit bahu suaminya yang terdiam tidak bercakap apa-apa. Haji Musir menggeleng. Dia percaya tentu isterinya mengesyaki barang-barang kemas Hajah Natisah sekadar disembunyikan sahaja. Tidak payah Hajah Kinah menuduh pun, dia sendiri sudah selongkar habis merata rumahnya. Sengaja dibiarkan Hajah Natisah berseorangan sahaja menghadiri majlis kenduri jiran. Tatkala bersendirian sahaja di rumah tidak bertangguh, Haji Musir menyelongkar sampai ke atas siling. Kalau Hajah Natisah sengaja sembunyikan barang-barang kemas berkenaan supaya mudah mendesak Haji Musir belikan yang lain, tentulah sia-sia sahaja. Bukan mudah mahu mempengaruhi Haji Musir, semata-mata harapkan dia menggantikan barang-barang kemas yang hilang. Kalau bukan hak kamu, boleh jadi hak Hajah Natisah. Lantas saja Tok Ji Jamadi menuduh punca kehilangan barang kemas itu disebabkan jelmaan akibat amalan yang diamalkan oleh Haji Musir atau Hajah Natisah. Entahlah, tapi Datuk Hajah Natisah dulu memang bomoh. Ujar Haji Musir seolah-olah mengakui memang amalan arwah Datuk Hajah Natisah itu menjelma menjadi saka. Suruh Natisah tu tapa air di kubur arwah datuk dia. Beritahu Tok Ji Jamadi tersengih-sengih mengusap muka. Macam mana tu? Kubur datuknya tu di Terengganu. Berkerut dari dahi Haji Musir apabila kenangkan kubur arwah datuk isterinya itu jauh di Terengganu. Tentu dia terpaksa balik pula ke kampung halaman isterinya semata-mata mahu ditapakan sebotol air di atas kubur. Kemudian datang semula ke Batu Pahat membawakan air berkenaan kepada Tok Ji Jamadi. Janganlah terburu-buru sangat. Lantas Tok Ji Jamadi meminta Haji Musir lunjurkan kaki ke arahnya. Sebaik saja ibu jari kakinya dipegang, sekaligus Haji Musir terjerit disebabkan terasa jarinya seolah-olah dicucuh dengan besi panas. Tersenyum Tok Ji Jamadi disebabkan Haji Musir terjerit kesakitan.
Asal sahaja dia memegang ibu jari kaki Haji Musir, nescaya lelaki itu akan terjerit tidak bertahan. Tetapi Haji Musir tahu yang Tok Ji Jamadi tidak gunakan apa-apa pun tatkala memegang ibu jari kakinya. Orang itu sekadar membacakan 3 kali Fatihah hingga menyebabkan Haji Musir terkinja-kinja menahan kesakitan. Saat ini Haji Akinah juga mengesyaki fasa suaminya juga menggunakan toyol sampai melawan tuan sendiri. Tentu toyol tidak diberi makan cukup, menghisap darah ibu jari kaki tuannya akan bertindak liar. Lantas sahaja barang-barang kemas dalam persimpanan disembunyikan. Kalau tidak, masakan Haji Musir terkinja sakit tatkala ibu jari kakinya dipegang oleh Tok Ji Jamadi. Tahu sangat Haji Akinah mengenai bapa saudaranya apabila memegang ibu jari kaki seseorang. Tidak bertangguh panas tangannya menyerap sampai ke jantung sekiranya mereka mengamalkan ilmu hitam. Sebab itu Haji Musir tersentak seolah-olah besi panas dicucurkan air ke ibu jari kakinya. Sebaik saja Tok Ji Jamadi membacakan. Di sini ada doanya tetapi saya akan skip. Baik, kita teruskan. Kecewa benar Haji Akinah disebabkan suaminya mengamalkan juga amalan yang boleh memudaratkan diri sendiri. Kalau tidak disebabkan Haji Musir sendiri mengamalkan toyol, masakan padah demikian menimpa dirinya. Bukan setakat barang-barang kemas sahaja yang boleh dilarikan oleh toyol. Binatang ternak yang besar seperti kerbau atau lembu juga diheretnya tidak bersisa. Sia-sia sahaja dia mendesak Haji Musir menemui Tok Ji Jamadi disebabkan amalan sendiri yang membawa padah. Tetapi jauh di lipatan hatinya, Haji Akinah merasakan suaminya masih belum terlambat kalau meminta Tok Ji Jamadi buangkan sahaja toyol berkenaan. Tentu toyol yang dicekak Tok Ji Jamadi tengkoknya itu akan gementar apabila dilontar ke Laut Merah. Haji Akinah tidak peduli mengenai Laut Merah di pinggir pantai Jeddah di Tanah Arab disebabkan dia tak pernah jejakkan kaki di pelabuhan berkenaan tatkala menunaikan haji. Lainlah kalau nenek moyangnya dahulu terpaksa berbulan-bulan di laut menaiki kapal sebelum masuk berlabuh di Jeddah melalui Laut Merah. Dia tahu, asal sahaja bapa saudaranya Tok Ji Jamadi mencekak leher toyol ataupun pelesit maupun polong, nescaya akan dilontarkan ke Laut Merah. Di mana Laut Merah tempat toyol, pelesit dan polong berkenaan dilontarkan oleh Tok Ji Jamadi, tak penting. Tetapi emaknya sudah beritahu, di situlah semua jenis syaitan dicampakkan oleh Tok Ji Jamadi. Manalah Haji Akinah tahu mengenai Laut Merah yang disebut-sebut oleh Tok Ji Jamadi setiap kali dia mencekakkan leher toyol, pelesit maupun polong. Sekali-sekala Tok Ji Jamadi sekadar beritahu di laut berkenaan menyalanya api yang menjulang tinggi hingga mencecah ke langit. Merah api yang menyala sampai cecah ke langit itulah yang dipanggil Tok Ji Jamadi Lautan yang Merah, tempat dia mencampakkan jenis syaitan yang dicekaknya. Haji Musir ke yang simpan toyol ataupun Haji Natisah. Segera Haji Akinah mendesak bapa saudaranya supaya lebih jelas. Siapa kata toyol? Hairan juga Tok Ji Jamadi apabila Haji Akinah tidak sabar sangat mahu memberitahu. Habis apa yang Haji Musir amalkan? Tersipu-sipu Haji Akinah setelah menyedari yang dia terburu-buru tidak keruan. Kamu tanyalah suami kamu sendiri. Jelas Tok Ji Jamadi mengerling Haji Musir seolah-olah mengejeknya. Lagipun ini hal orang lelaki, jangan nak campur sangat. Tegasnya mengingatkan Haji Akinah supaya tidak mendesak sangat. Memang tersipu-sipu Haji Akinah apabila kenangkan bapa saudaranya sebut tentang perkara lelaki. Tentu Tok Ji Jamadi sudah tahu rahsia sebenarnya yang terpendam amalan Haji Musir hingga terpaksa berkahwin dua. Bukan setakat Haji Musir sahaja yang mahu berkahwin, malah dia sendiri juga tidak membantah sekalipun suaminya akan berkahwin lagi. Dia percaya Haji Natisah juga tidak akan membantah, sama macam jirannya yang tidak pernah membantah suaminya iaitu Mak Sunoh berkahwin lain semasa jejakkan kaki ke Pekanbaru. Mahatun sendiri yang beritahu Haji Akinah mengenai suaminya Mak Sunoh sengaja bercuti ke Pekanbaru menyeberangi laut ikut Jalan Dumai. Terpaksa Mak Sunoh tidur saja di masjid semasa mahu menunggu bas meneruskan perjalanan. Tatkala tidur di masjid, dia dikejutkan oleh lelaki berjubah yang menjadi imam di situ. Lantas saja imam berkenaan mengajaknya tidur di rumahnya yang berhampiran dengan masjid. Tersentak Mak Sunoh sebaik saja jejakkan kaki ke rumah imam berkenaan. Dia bertemu dengan seorang wanita yang ditemui semasa dalam perjalanan menyeberangi laut hingga mendarat di Dumai. Imam berkenaan mengakui yang wanita itu anak gadisnya yang kerap kali berulang ke Semenanjung.
Tidak jadilah Mak Sunoh mahu ke Pekanbaru disebabkan Imam Barkat mempelawanya tinggal di kampung berkenaan dalam tempoh beberapa hari. Memang Mak Sunoh tidak penting sangat mahu terburu ke Pekanbaru disebabkan dia sekadar berjalan-jalan sahaja ke bumi Sumatera. Biarlah dia tinggal beberapa hari lagi di kampung tersebut selagi Imam Barkat benarkan dia menumpang di rumahnya. Kalau mahu ke Pekanbaru pun terpaksa berjam-jam menaiki bas hingga badan terasa lenguh. Dia sekadar mahu menemui saudara mara sahaja di Perawang di pinggir Sungai Siak dengan arusnya yang berair hitam. Setidak-tidaknya dari Perawang dia boleh terus ke Pekan Siak, jauh terpencil di seberang sungai. Mak Sunoh sekadar mendapat tahu dari saudara maranya sahaja perjalanan dari Perawang ke Pekan Siak hampir 2 jam melalui jalan Tanah Merah. Kalau mahu ke Pekan Siak, terpaksa menaiki bot pula dari bangunan lama peninggalan Belanda yang terbiar menyeberangi sungai yang luas terbentang. Tidak apa-apa yang mahu dibanggakan dengan Pekan Siak. Sekadar pekan kecil rumah papan sebaris sama macam pekan kecil di kampungnya juga. Kalau mahu dibanggakan pun, hanyalah istana peninggalan Raja Siak yang dibina Belanda tersergam gagah. Di dalam istana tersimpannya peti nyanyi sebesar almari pakaian dengan piring hitamnya sebesar dulang hidangan. Memang Mak Sunoh tidak pernah jejakkan kaki lagi ke bumi Siak mengenai istana peninggalan yang tersegam itu. Dia sekadar diberitahu oleh saudaranya di Perawang yang kerap kali berutus surat ke Semenanjung. Manalah Mak Sunoh tahu sangat mengenai Perawang, disebabkan ayahnya tidak pernah jejakkan kaki balik ke kampung halaman semenjak menetap di Semenanjung. Memang sayu hati Mak Sunoh tatkala pertama kali jejakkan kakinya di bumi Perawang melihat arus Sungai Siak yang berwarna hitam. Kenderaan yang mahu menyeberangi sungai terpaksa menunggu giliran di Perawang menaiki feri untuk ke tebing sebelah. Dari Perawang terus saja ke Saharti, membawanya ke Siak, tempat melawat ke dalam istana juga. Tatkala mahu bertolak balik ke Semenanjung, bimbang juga Mak Sunoh mahu berhadapan dengan isterinya Mahatun. Bagaimanalah kalau Mahatun dapat menghidup perbuatannya berkahwin lain setelah naik ke pantai Sumatera? Alangkah serba salahnya dia sekiranya Saharti ikut menjejakinya kerana dia sudah kerap kali berulang alik ke Semenanjung. Tentu mudah saja Saharti menjejaknya di mana-mana. Tetapi Saharti sudah berjanji tidak akan meruntuhkan rumah tangga Mak Sunoh dengan Mahatun. Dia sekadar menuruti kemahuan ayahnya supaya hubungan kekeluargaan Mak Sunoh dengan sanak saudara di Perawang. Tentu Mak Sunoh akan berulang balik ke Sumatera sekiranya Saharti sentiasa menunggunya di situ. Sewaktu balik ke tanah air, Imam Barkat sengaja bekalkan dia 2 rumpun serai dengan harapan Mak Sunoh akan tanamkan sahaja di belakang rumah. Tercium bau wangi serai berkenaan setiap malam di puput angin. Tidak sampai sebulan selepas itu tergerak sahaja hati Mahatun mahu bertanya mengenai keluarga Mak Sunoh di Perawang. Bagaikan tidak dapat dikawal, lantas saja Mak Sunoh mengakui di hadapan Mahatun mengenai perkahwinannya dengan Saharti. Terkejut benar Mak Sunoh kerana isterinya Mahatun tahu mengenai perkahwinan tersebut seolah-olah dibisikkan melalui mimpi. Tetapi Mahatun tidak kecewa apa-apa, asal saja suaminya berterus terang. Imam Barkat menepuk-nepuk bahu Mak Sunoh. Jadinya, tentu anak selalu datang ke sini. Tersenyum dia seolah-olah mahu mengikat Mak Sunoh supaya sering berulang alik jejak kaki ke Sumatera. Saya ni dah beristeri di sana lah Pak. Jelas Mak Sunoh jujur apabila kenangkan isterinya Mahatun yang ditinggalkan sejak berhari-hari. Lagipun anak saya sudah 5 orang. Memang dia keberatan jua sekiranya didesak supaya berkahwin apabila sampai di Perawang. Terserah pada hati sanubari sendiri. Perlahan saja Imam Barkat menuturkan dalam lirikan senyum memanjang. Kalau anak setuju, boleh saja dengan Saharti anak gadis saya. Dia mengerling ke arah anak gadisnya di dapur. Serba salah juga Mak Sunoh kerana bimbang orang tua berkenaan dapat menyelami perasaannya. Semenjak bertolak meninggalkan pantai Semenanjung, memang hatinya sudah terpaut pada Saharti. Ni kerja berat ni bapa, kerja berat. Lantas saja Mak Sunoh merasa dirinya terdesak kalau terus melayani Imam Barkat. Jangan berpura-pura Mak Sunoh. Jelas Imam Barkat mengingatkan dia supaya tidak berbohong. Hati sanubari itu cahayanya terpancar jauh. Dia tetap tersenyum dengan keadaan serba salah yang merusuh dalam jiwa Mak Sunoh.
Semenjak berhari-hari menetap di rumah Imam Barkat, terpaksa juga Mak Sunah menerima desakan orang tua itu berkahwin dengan Saharti. Selepas berkahwin itulah, Saharti yang tunjukkan dia jalan hinggalah ke Perawang. Memang dia menemui sanak saudaranya yang lama ditinggalkan oleh arwah ayahnya. Semenjak itu beberapa kali pula Mahatun ikut suaminya ke Dumai menemui Saharti. Kemudian mereka bertiga ni terus menziarahi sanak saudara di Perawang. Saharti juga akan berkunjung ke Semenanjung hingga tinggal serumah dengan Mahatun. Memang kerap kali juga Hajakina terserempak Saharti di rumah jirannya itu, asal sahaja dia berkunjung ke Semenanjung. Heran juga saya ya, sebab awak ni boleh menerima Saharti, ujar Hajakina kagum dengan kemesraan yang terjalin di antara Mahatun dan Saharti. Alah, apa kurangnya Kak Haji dengan Haja Natisa? Sahut Mahatun disebabkan dia tahu Hajakina juga tidaklah membantah suaminya berkahwin lain. Tapi saya ni tak pernah tinggal serumah, beritahu Hajakina tersenyum mengerling Mahatun. Apa salahnya Kak Haji? Jelas Mahatun berterus terang. Buat apa nak gaduh? Suami kita jagalah sama-sama. Dia menerangkan dengan ikhlas mengenai perasaannya terhadap madunya Saharti. Iyalah, kalau suami kita tu berlaku adil, apa salahnya dia nak kahwin lagi? Hajakina juga mengakui yang dia tidak membantah apa-apa Haji Musa berkahwin dengan Haja Natisa. Tetapi dia belum pernah tinggal serumah sekalipun hubungan mesranya terjalin. Tetapi Mak Sunah tak pernah bertanya apa-apa pun mengenai dua rumpun serai yang disuruh ayah mertuanya Imam Barkat itu ditanam di belakang rumah. Dia hanya tanam rumpun serai berkenaan semata-mata mematuhi nasihat ayah mentuanya. Apa rahsia di sebalik perintah Imam Barkat menanam dua rumpun serai itu, memang Mak Sunah tidak memahaminya. Sedikit demi sedikit dia dapat mengagak, tentu dua rumpun serai berkenaan membawa makna yang dia beristeri dua. Biarlah hubungan di antara dua isterinya itu akrab macam serai dua rumpun yang ditanam berdekatan. Setelah bertahun-tahun mereka berkahwin, Mak Sunah menyedari serai berkenaan berbunga. Baunya akan mewangi setiap malam bulan mengambang. Hinggalah tatkala bangun pagi, Mak Sunah melihat banyak sangat burung berterbangan mahu hinggap di rumpun serai. Tidak bertangguh dia beritahu Mahatun mengenai burung-burung berterbangan di situ. Tatkala rumpun serai berkenaan, apabila ayam dan itik ternakannya juga mengelilingi rumpun serai tersebut. Dalam keadaan cemas, Mahatun desak suaminya menjenguk juga kepada rumpun serai. Masakan pula ayam dan itik ternakan terhangah-hangah di sekeliling rumpun sekiranya tidak bersebab. Kalau mahu dituduh biawak memerap di situ, tentu ayam atau itik akan bercempera lari. Tetapi bukan setakat ayam dan itik ternak sahaja yang terlangah-langah mengelilingi rumpun serai. Burung-burung juga berterbangan di situ. Kicau burung-burung juga sama macam tengah berterbangan tengah lurah anak air tatkala kemarau yang panjang. Memang riuh di tengah halaman rumah Mak Sunah dengan kicauan burung dan ketakan ayam sewaktu pagi masih lagi sepenggalah matahari. Pergilah tengok bang, desak Mahatun. Bombing, desak Mahatun. Bimbang sekiranya ular sawo berlingkar di situ. Dalam keadaan terdesak, terpaksa juga Mak Sunah menjengah berhati-hati. Lantas dia mencapai belantan kayu dengan memegang kukuh di tangan. Tidak bertangguh dia akan hambatkan belantan kayu dengan memegang kukuh di tangan. Oh, kenapa diulang ni? Tidak bertangguh dia akan hambatkan belantan kayu berkenaan sekiranya ular sawo berlingkar di situ. Kenapa di rumpun serai berkenaan ular sawo mahu menyorok menunggu mangsa? Sebaik sahaja tercegat berhampiran rumpun serai itu, Mak Sunah ternampak kilauan laksana sisik ular di tengah rumpun akibat disinari cahaya matahari sepenggalah naik. Berdebar hati Mak Sunah disebabkan ketakutan kerana tidak pernah berhadapan dengan malapetaka demikian. Tatkala dikuat-kuat dengan hujung belantar rumpun serai berkenaan, Mak Sunah nampak batu berwarna-warna segugus macam buah anggur yang berangkai-rangkai. Segeralah dia mengambil batu-batu berwarna-warni sebesar telur cicak itu lantas ditunjukkan kepada Mahatun. Sebulan dia menyimpan batu-batu berkenaan dalam kotak. Mak Sunah semakin terkejut apabila batu berkenaan membesar hingga sebesar ibu jari tangan. Malah masih berangkai-rangkai lagi bagaikan batu berkenaan membiak laksana ayam ternak yang dieram telur. Sebab itu dia terburu-buru saja ke rumah membawa Mahatun menemui keluarga Saharti. Dia tunjukkan juga batu-batu berwarna seperti berlian berkilau-kilau itu kepada ayah mertuanya iaitu Imam Barkat. Tetapi Imam Barkat tidak terkejut apa-apa sekalipun Mak Sunah dan Mahatun hairan sangat dengan kejadian tersebut.
Kalau tak salah, rumput serai itu susuk berlian ayah. Bisik Saharti tatkala dia berdua sahaja dengan suaminya, Mak Sunoh, melalui jalan berliku ke Perawang. Maksudnya, ayah gunakan susuk berlian ke? Terkejut juga Mak Sunoh disebabkan imam masjid seperti ayah mertuanya mengamalkan susuk. Ayah tidak tusukkan susuk tu ke tubuhnya. Beritahu Saharti mengenai susuk berlian yang dikatakannya. Tapi susuk berkenaan ada pada rumpun serai itu. Jelas Saharti selanjutnya. Kenapa yang ayah amalkan susuk? Gerutu Mak Sunoh seolah-olah bimbang dengan penjelasan isterinya. Tapi ayah tidak tusukkan ke tubuhnya. Tersengih-sengih Saharti kerana dapat membayangkan rasa curiga suaminya terhadap ayahnya. Memang Saharti tahu amalan ayahnya apabila berikan 2 rumpun serai kepada Mak Sunoh biar ditanam dalam kawasan rumah. Perkara susuk yang digunakan bukanlah mesti ditusuk ke tubuhnya. Tentu Imam Barkat boleh memahami jarum yang ditusuk ke tubuh sekadar perkara zahir yang boleh dilihat dengan mata kasar. Tentu yang dilihat dengan mata kasar hanya syarat sahaja apabila amalkan guna susuk. Jarum yang ditusuk ke dalam tubuh akan sebati hingga sukar mahu dikeluarkan semula. Sebab itu Imam Barkat sengaja pindahkan semangat susuk kepada rumpun serai yang diberikan kepada menantunya Mak Sunoh. Biarlah susuk berlian itu tertanam bersama rumpun serai berkenaan setelah tangan Mak Sunoh sendiri yang menggali lubang. Susuk berlian yang tertanam pada rumpun serai sama juga menyerap ke dalam tubuh Mak Sunoh, sama seperti semangatnya yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Sekiranya Mak Sunoh tidak mahu gunakan lagi susuk berlian, dia boleh cabut sahaja rumpun serai berkenaan. Tidak perlu lagi keluarkan jarum susuk yang ditusuk ke dalam tubuh. Memang Mak Sunoh tidak tahu apa-apa mengenai rumpun serai tersebut. Setelah batu berlian terpancar dari rumpun serai berkenaan, hubungan kekeluargaan mereka semakin akrab. Mak Sunoh tetap simpan rahsia rumpun serai berkenaan daripada sesiapa pun setelah Imam Barkat mengingatkan fasa rumah tangganya yang akan berantakan. Biarlah rumpun serai berkenaan segar tumbuh di belakang rumahnya. Mak Sunoh tahu tidak ada siapa pun yang berani membongkarnya. Dia sendiri dengar dari Saharti mengenai rumpun serai di belakang rumahnya cuba dicuri orang. Tatkala jiran berkenaan meranduk kegelapan malam menggalas cangkul mahu membongkar perdu rumpun serai. Dia menjadi tertegun apabila melihat beratus-ratus ekor ular tedung selar mencodak kepala di situ. Jiran berkenaan terkaku di situ hingga kan tidak mampu melangkah kaki. Memang dia sudah nekat mahu membongkar perdu rumpun serai disebabkan Imam Barkat sering mendapat batu berlian di perdu rumpun berkenaan. Tentulah dia boleh mendapat kesenangan sekiranya rumpun serai itu dibongkar, kemudian ditanam di tempat lain. Masakan Imam Barkat boleh menuduhnya apabila rumpun serai dibongkar, lantas ditanam tempat lain. Lama dia tertegun tidak dapat bergerak. Terpaksa juga dia menjerit meminta tolong. Tatkala Imam Barkat turun ke tanah mahu membantu jirannya itu, lelaki berkenaan sudah pun lemah terjelepuh. Cepat-cepatlah Imam Barkat memanggil jiran-jiran membantunya memapah lelaki tersebut untuk naik ke rumah. Terkata-kata lelaki itu mengakui mahu mencuri rumpun serai tersebut. Sebaik saja naik ke rumah dipapah jiran. Dia ketakutan apabila melihat daun serai bergerak-gerak laksana ular tedung selar yang berpuluh-puluh ekor mencodakkan kepala. Perkara yang gaib tak sama dengan perkara yang nyata. Jelas Imam Barkat mengingatkan Mak Sunoh apabila kenakan lelaki jirannya yang mahu mencuri rumpun serai yang ditanam di belakang rumah. Kemudian perlahan-lahan Imam Barkat menjelaskan doanya kepada Mak Sunoh. Saya cuba ya. Rabbana wa atina ma'watana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fabtahu indallahi rizqa wa buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Tatkala Haji Kinah memberitahu mengenai jirannya Mahatun itu, Tok Ji Jamadi tersengih-sengih sahaja. Perkara rusuk berlian yang ditanam pada rumpun serai itu tidaklah penting sangat kepadanya kerana amalan seseorang itu bukan untuk dibanding-bandingkan. Dia dapat mengagak, tentu Imam Barkat juga mempunyai sebab-sebab munasabah kenapa mengamalkan susuk berlian demikian. Jauh di sudut hatinya, Tok Ji Jamadi juga mengakui apalah salahnya Imam Barkat bekalkan menantunya rumpun serai susuk berlian itu, asal sahaja dapat mengawal kerukunan rumah tangga suami isteri berdua.